perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para penonton sidang hadirin sekalian, kisah hidup akhir zaman, sebuah rancangan bercakap tentang tanda-tanda kecil kiamat. InsyaAllah saya cuba nak bahas semua sekali. Dan kemudian kita masuk tanda besar kiamat pun insya-Allah kita akan bahas dalam beberapa puluh jam tu keseluruhan. Tujuan saya satu je. Yang pertama nak sampaikan apa yang Nabi sampai supaya dapat redha Allah, redha Rasulullah. Yang kedua, untuk umat Nabi Muhammad akhir zaman ni kita buat persiapan. Bukan persiapan untuk semata-mata berperang, persiapan untuk menghadapi hari akhirat yang begitu sukar. Dan sebab kita berada pada zaman hujung zaman sebelum kiamat yang terhimpun banyak jenis kejahatan, banyak jenis penyakit, banyak jenis ujian daripada Allah SWT. Bila kita tahu benda yang Nabi peringat, kita buat persiapan, kita hati-hati. Tuan-tuan sekalian, dalam episod 48 ni kita dah bercakap lebih kurang 71 tanda kecil kiamat. Setakat hari ini lebih 90% sudah berlaku, sedang berlaku dan akan terus berlaku sampai kiamat. Antaranya tanda kiamat yang kita nak bahas kali yang ke-71 ni, episod 48, iaitu Nabi kata tersebar penipuan. Saya nak tanya tuan-tuan, kita hidup zaman ni 2024, banyak tak penipuan? Jawapan dia, hasbunallah wa ni'mal wakil. Penipuan begitu banyak. Hampir dalam setiap rumah ada penipuan. Kadang-kadang anak saja menipu, kadang-kadang anak dengan ayah, kadang-kadang anak ayah dengan mak, kadang-kadang seluruh ahli keluarga kuat menipu di antara satu sama lain. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa yakunu fi akhiriz zaman dajjaluna kadzabun. Akhir zaman nanti, kata Rasulullah tu dah penghujung, Nabi akhir, terakhir. Kita hari ini 1400 tahun lebih kurang selepas kewafatan Rasulullah. Nabi kata akhir zaman nanti akan ada dajjalun kadzabun. Mereka-mereka yang Nabi gelar sebagai dajjal, penipu, sangat kuat menipu. Mereka akan bawa ya'tunakum minal ahadith. Mereka akan bawa cerita-cerita, hadis-hadis yang kamu tidak tahu. Kamu tak pernah dengar pun. Ayah kamu tak pernah dengar. Cerita-cerita baru, hadis-hadis baru. Fa iyyakum wa iyyahum. Jangan dekat dengan kumpulan ni. Kadang Islam sebahagian yang Nabi gelar dajjalun kadzabun ni, sebahagian mereka Muslim, penipu besar yang menipu
umat Nabi SAW sehingga sesat daripada mengamalkan Islam. Nabi kata jauhi mereka ni. La yudillunakum la yaftinunakum. Supaya kamu tidak disesatkan oleh mereka dan supaya kamu tidak mendapat kesan buruk, fitnah, kesan buruk disebabkan mereka. Muslimin muslimat sekalian, zaman ni kita tengok, saya sendiri yang hidup zaman ni, saya tengok penipuan menakutkan. Apabila kita tengok scammer yang duk kerah di orang. Saya baca surat khabar hampir tiap-tiap hari. Selama bertahun-tahun nak tengok berita. Sebab apa saya baca surat khabar tu? Sebab bila dalam internet terlampau banyak berita yang tak ada sumber yang... Jadi susah nak tapis. Kita nak kena tengok dulu siapa yang buat berita ni. Nak kena kaji dulu. Baru boleh kongsi dengan orang. Tapi kalau baca surat khabar ni, bolehlah, alhamdulillah lah kan, hampir kesemuanya insya-Allah berita tu tepat. Cuma kadang-kadang media arus perdana ni pun kadang dia kongsikan berita yang berkaitan dengan rumah tangga orang. Kena hati-hati juga, kita tak boleh kongsi suka-suka hati kan. Jadi apa yang saya nak beritahu ialah, bila saya baca surat khabar dengan berita petang-petang, saya dengar berita, saya akan ambil masa dengar berita, saya tidak ada minggu yang sunyi daripada orang kena scammer. Pesara guru kena scammer, peniaga kena scammer, ibu tunggal simpanan RM800,000, RM600,000. Jumlah yang cukup tinggi. Scammer berlakon sebagai anggota polis, berlakon sebagai anggota SPRM, berlakon padahal dia bukan anggota pun. Berlakon, akhirnya ambil dia orang. Saya nak peringatkan kepada diri kita semua bahawa menipu itu adalah dosa. Rasulullah SAW, kalaulah ada di kalangan ahli keluarga Rasulullah yang orang kata yang menipu dengan satu penipuan, maka Nabi tak layan ahli keluarga tersebut satu penipuan, sehingga orang itu, ahli keluarga Rasulullah itu menzahirkan taubat, melakukan taubat kepada Allah SWT, baru Nabi layan balik. Sebab penipuan ni satu dosa besar yang menjadi seolah-olah rutin harian ramai orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, sedangkan ia adalah dosa besar. Tuan-tuan bayangkan, kita nak panggil anak duduk jauh, kita panggil anak seolah-olah dalam tangan kita, genggaman kita, ada sesuatu kita nak bagi kat dia. Padahal tak ada. Bila anak tu mai, kita pun ambil dia. Padahal tadi kita panggil tu seolah-olah nak memberi sesuatu, kan? Maka itu Nabi kata dikira satu penipuan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi akhir zaman manusia tak rasa yang tu dosa, manusia tak heran tentang dosa. Dan saya nak peringat juga tentang penyebaran penipuan di akhir zaman ni, iaitu kita berkongsi berita-berita yang kita tak pasti. Mukmin apabila sampai berita kontroversi kepadanya, fitnah kepada dia, fitnah dan kontroversi itu akan berhenti di hadapan dia, tidak disebarkan. Itu mukmin. Itu mukmin. Tidak share. Sebab dia ada iman, dia ada rasa takut, dia ada keyakinan akhirat tu ada. Dan bila kita kongsi satu benda yang tak betul, terutamanya tentang aib orang, satu benda tentang rumah tangga orang, yang walaupun betul kontroversi yang berlaku dalam rumah tangga tu, kita pergi kongsi aib dia. Tentang 14,000 orang tengok. 14,000 orang tengok. 6,000 kongsi, kan? 1,000 dosa besar kita dalam masa sehari. Tuan-tuan nak minta ampun bila, di mana, dengan siapa. Jenuh cari tiap-tiap orang yang kita buat dosa tersebut. Kata Rasulullah SAW daripada Sayyidina Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, inna baina yadayi sa'ah kadzabin fahdharuhum. Dekat dengan kiamat ada ramai penipu, pembohong. Fahdharuhum, maka hati-hati dengan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, sama-sama kita jaga
awas diri kita, keluarga kita, jangan kongsi sehingga kita pastikan benda tu sahih. Dan jangan kongsi walaupun benda tu sahih kalau ia adalah aib orang, aib peribadi dalam rumah tangga orang. Benda tu tak perlu kongsi walaupun sahih. Dan berapa ramai orang hari ni kongsi aib orang satu, berapa ramai orang hari ni kongsi berita yang tak betul. Yang tak betul. Maka ia menanggung dosa besar yang dinamakan sebagai menipu, membohong. Semoga Allah Ta'ala jaga saya dan kita semua daripada penyakit mazmumah yang membarah di kalangan masyarakat. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton di sana, jangan lupa subscribe channel YouTube rasmi kami, Ustaz Wadi Anwar Official, supaya anda tidak ketinggalan video-video dan ceramah-ceramah terkini saya. Semoga kita mendapat manfaat. Terima kasih. Perjalanan kehidupan manusia dalam menghadapi cabaran akhir zaman. Bagaimanakah manusia menempuhi kehidupan di akhir zaman? Akhir zaman penuh fitnah. Hanya iman dan takwa penyelamat ummah. Tanpa iman dan takwa yang utuh, manusia pasti gagal menempuhi kehidupan akhir zaman. Menjadi kerisauan baginda, bagaimana umatnya menempuhi kehidupan akhir zaman. Nantikan kupasan lanjut peristiwa akhir zaman daripada Ustaz Wadi Anwar.